Bismillahirrahmanirrahim. Sunanuhu as-siwaku thumma tasmiyatu wa ghuslu al-kaffayn. Thumma tasmiyatu wa ghuslu al-kaffayn thumma al-madmadatu wal istinshaku wal istinfaru wat tathlitu wa mashu jami' al-ra'si thumma al-udhuni was-simafayn wa takhlil al-lihiyati kathifati wa takhlil al-asabi'i وتطويل الغرة وتحجيل والموالة وترك الاستعانة في الصد وترك التنشيف بخرقة. فصل في نواقض الوضوء. وينقض الوضوء 4 أشياء. الأول الخارج من حدث السبيلين قبول والدبور. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. الثالث اتقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين. الرابع مسح قبول الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف وبطون الأصابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambil jawan. Ambil masak. Bos sikit. Hilang lah. Jawan ada sikit ya. Minum. Ambil kopi. Hakim dan waring kun belajar. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. قال فصل في ada فصل وسننه sabit dan sebagian nuskhah faslun fi sunanil wudu. Qala wa sunanuhu, dan bermula sunat-sunatnya yang mana? Yang al-wudu, as-siwak. Sunat wudu ada berapa? Sunat wudu ada terlalu banyak. Dalam Hasyiah Qurdi sebut dalam kitab Ar-Rahimiyah 66. Sunat wudu ada 66. Kata sebagian ulama awsalaha ba'dhum ila 70. Ada sebagian ulama menyampaikan sunat wudu kepada 70. Ini kathir. Ada yang ulama menyampaikan kepada 40. Ada yang menyampaikan kepada 66. Ada yang menyampaikan kepada ila 70. 70. Adapun sunat semayang ikhtalafal ulama. Ada ulama membilang sampai 500. Itu ditulis kitab Al-Habib Sa'ad alaihi rahmatullah, Habib Sa'ad Al-Hadrami, kitab 500 sunnah fi salah. Ini disyarahkan oleh Dr. Luqman, namanya Bidayatul Minnah fi syarhi 500 sunnah. Dia yang menyampaikan sampai 1000, sehingga berlaku pemilihan Syekhul Azhar dulu. Syekhul Azhar berbahas siapa yang layak untuk megang jawatan Syekhul Azhar. Semua pakai alim, semua pakai ada ilmu belaka. Akhirnya diberikan satu kertas, semua pakai tulis sunat-sunat semayang. Siapa yang paling banyak tulis sunat semayang, maka dia jadi Syekhul Azhar. Seperti itu dikatakan. Ala kulli hal, sunat-sunat wudu qila 40, dikatakan 40. Wa hadha ma dzakarahu Ibnu Hajar dalam sebagian kitabnya. Ar-Rahimiyah menyebutkan 66, dan dalam sebagian kitab menyatakan sampai ila as-70, 70. Ala kulli hal banyak sunat-sunat al-wudu. Qala wa sunanuhu as-siwak. Yang pertama sekali ialah Rahimiyah. Wa sunanuhu as-siwak, dan bermula sunat-sunatnya al-wudu as-siwak. Jadi as-siwak yang pertama. Tak boleh siwak dia. Lughatan ad-dalk. InsyaAllah.
dalkul asnan wa ma hawalaiha bi syai'in khashin. Dalku al-asnan wa ma hawalaiha bi syai'in khashin. Jadi dalkul asnan wa ma hawalaiha bi syai'in khashin. Isti'mal kat sini bermain sikit isti'mal. Ya, masuk. InsyaAllah. Cepat. Qala dalkul asnan. Apa dalkul asnan? Iaitulah dalk. Dalk gosok. Gosok gigi. Dalkul asnan. Gosok gigi. Wa ma hawalaiha. Dan barang sekitarnya gigi. Gosok gigi. Dan barang sekitarnya bisyai'in khashin, dengan sesuatu yang kesat. Bisyai'in khashin, dengan sesuatu yang yang kesat. InsyaAllah. Jadi itu ta'rif as-siwak. Dengan makna as-siwak di sini bukanlah makna kayu tersebut, tapi makna as-siwak guna al-muraduna al-istiyak. Istiyak itu bila menggunakan alat siwak. Dan siwak, kalau kita tengok bertarif ni hasil belakang. Tengok dalkul asnan, gosok gigi. Wa ma hawalaiha, dan apa yang sekitarnya. Apa sekitarnya? Lidah. Gigi sekitar dia apa? Lidah. InsyaAllah. Bi syai'in khashin, dengan suatu benda yang kesat. Maka segala perkara yang kesat, maka dipanggil siwak. Boleh belakang. Ubat gigi siwak. Kat tu yang setengah-setengah ulama Hadramut kalau tak pakai, nak. Kalau tak ada siwak dia akan buat gini sebelum sembahyang, supaya hasil aslus sunnah. InsyaAllah. Yang gosok ni nampak biru, nampak merah. Tak. Ayak ni pekat. Pakai ridak banyak boleh. Hasil aslu as-sunnah. InsyaAllah. Kalau takut lupa, bawa bus gigi. Tak mungkin. Masuk gigi dia. Tak. Oh, marah orang kampung. Tak. Tak ubat sekali. Pula InsyaAllah. Dan hukum bersiwak sunnah mutlaqan. Sunnah mutlaqan. Hukum bersiwak hukum yang sunnah mutlaqan. InsyaAllah tak mau panjang bahas siwak. Siwak ni panjang bahasan dia. Siwak sunnatun mutlaqan. Sunnah mutlaqan. Apa dia? Yata'akkad fi salasati mawadhi'. Okey. InsyaAllah. Ada soalan? Apa dia? Hasil aslus sunnah. Sorry, apa tadi? Apa dia? As-siwak sunnah mutlaqan. Tak ada gigi. Tak ada gigi. Tak ada gigi ni dekat lidah. InsyaAllah. Lidah. Baik, macam mana nak siwak dia? Bayangkan ni siwak. Dah. Dah. Sudah. Tak tutup ni. Kamu tutup. Kejap. Ni ambil bawah. Ikut lah. InsyaAllah. Hasil bang. Pegang cara siwak je nak. Siwak je letak macam ni. Kita letak macam ni. Dia akan tegak. Ihtiram ada siwak. Letak macam ni. Kalau tak jadi, tutup pun. Apa dia? Tidur. Tak tidur. Kalau tak tidur, awak tutup pun. Dah, dia kata para ulama sunnah kitab. Jangan letak macam ni. Tak sebut dia makruh dah. Letak macam ni. Letak. Lepas tu pegang macam ni. Dia sujud tadi. Nanti. Ha? Dia sujud. Ni dah punya. Dia macam tu. Sujud. Tak syarat je tu. Tak itu. Kalau jatuh tu biar. Ha. Kan nak bagi tegak tu. Ha. Dia jatuh biar. Keromo. InsyaAllah. Lepas tu pegang macam ni. Kemudian buat macam tu. Letak kat sini, kat atas. Start kanan. Start kanan. Payah tunjuk lah. Kena siwak betul. Sini. Start kanan.
Kemudian tarik bawah. Kena masuk. Start balik. Mana pen? Bulat. Dia panggil bentuk 88. Ni. 88 Injilizi. 8. Kita sini gigi. Ini. Ini gigi sini. Buruk. Okey. Kita start kat mana? Start tengok. Lepas tu mula kanan. 1. Buat itu. 2. Masuk balik. Tak sini. Sampai 3 kali pusing. Faham? InsyaAllah. Tahu kan ni kan? Itu. 3 kali. 1. Pak. Cukup 1. Tak boleh. Pak. 2. 3. Lepas tu. Lepas. Buat dulu. Jadi macam ni. Faham tak? Maksudnya buat lebar untuk gigi. Dan buat memanjang untuk lidah. Itu yang sunat. Kalau akas makruh. Macam ni. Untuk gigi kita buat memanjang. Kata para yurisul listah. Cakap dia punya listah ni mana bedah busi. Mewariskan bedah busi. Sama juga untuk lidah jangan macam tu. Jadi memanjang untuk gigi. Dan juga apa? Manja tu. Melebar untuk apa? Untuk gigi. Memanjang untuk lidah. InsyaAllah. Itu cara dia. Kemudian sunat basuh tak? Basuh. Jangan tak betul. Ni ada orang buh dalam poket tak pernah basuh-basuh. Lepas tu kata guru kalau kata ada isap, cepat bodoh. Pasal apa isap tak gigi? Banyak tak? Ni tak? Macam isap beg tu. Dah. Isap tak gigi. Tak? Buat itu. Sunat kalau beli siwak baru, basuh, kemudian tak gigi, tarik ayak dia. Minum sikit. Itu. InsyaAllah. Kali tamah saja. Ikut pendapat utama. InsyaAllah. Panjang dia tahu mana? Jangan kurang daripada ni. InsyaAllah jangan kurang daripada ni. Sunat mutlaqan ingat. Sunat Memang tak ada kilap. bukan. Maksudnya sunat fi kulli hal. Pada semua keadaan sunat. InsyaAllah. Pada tiap-tiap keadaan. Tak boleh makan. Lepas makan, sebelum. Dan ni fi kulli waqt. Illa melainkan bahawa selepas zuhur. Nisbah bagi orang yang berpuasa. InsyaAllah. Selepas dia. Selepas zuhur nisbah orang berpuasa. Itu ada khilaf. InsyaAllah. Mazhab Syafi'i, mu'tamad Syafi'iyah makruh. Qila itu ikhtiar Imam Nawawi tak makruh. Jadi bebek terbang. Maka fi kulli hal. Pada semua keadaan. Faham tak? Nak pergi main bola. Nak muhadarah. Faham tak? InsyaAllah tapi apa? Kena Basuh. kena basuh. Basuhlah. Kebersihan. Kalau tidak dekat di gigi betul buat balik. InsyaAllah. يحرم الوصال استياكلات بعد الزواج InsyaAllah. Taib. Kemudiannya jadi dia kata apa? Dalkul asnan wa ma hawalaiha bi syai'in khashinin. Tapi lagi muakkad bila mana? Hukum siwak ni ketika berwuduk. Laula an asyqa ala ummati la amartum bis siwak 'inda kulli wudu. Riwayat Ibn Khuzaimah. Tiap-tiap wuduk. Kalau tak kena memberatkan umatku, saya akan suruh apa? Bersiwak tiap-tiap kali wuduk. Jadi sunnah muakkadah. Siwak sunnah mutlaqan. Bila dia muakkad? Muakkad ketika berwuduk. Wa qabla as-salah. Wa qabla an-naum wa ba'da an-naum. InsyaAllah. Di 3 tempat muakkad.
fil wudu, ketika berwudu. Kemudian ketiga apa? Sebelum solat. Kemudian apa? Selepas bangun tidur. InsyaAllah. Nawawi tu tak sunat nak bagi pergi kan. Ayah lepas tu orang kosong. Tak sunat, tak makruh. Dia tak sunat lah. Tak sunat. Jadi Ada tu walistiyaku la li sa'imin. Walistiyaku la li sa'imin ila zawal wa ikhtira lam yukrah wa yahrumu al-wisal. Walistiyaku makruh. Walistiyaku la li sa'imin ila ba'da az-zawal. Wa ikhtira lam yukrah. Kata ikhtiyar Imam Nawawi lam yukrah wa yahrumu al-wisal. InsyaAllah. Baik. Yang bagi kes agama macam ni. Minyak wangi. Oh, Imam Nawawi. Lepas tu dia tak Tak, minyak wangi mutlaqan. semua Imam Nawawi memang tu. Bukan, maksudnya minyak wangi makruh ketika dipakai waktu berpuasa. InsyaAllah. Waktu berpuasa makruh. Tak dikoitkan dengan lepas zuhur ataupun lepas asar. Pakai mutlaqan. Melainkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat itu berlaku pertembungan. Larangan apa? Tegahan daripada pakai minyak wangi dan tuntutan minyak wangi sebab hari Jumaat. Maka ini ada ikhtiar Ibnu Kajjin wa Abu Qadzam mengatakan bahawa sesunat pakai minyak wangi. Bagi apa? Bagi orang yang berpuasa. Sunat pakai minyak wangi kerana pada hari Jumaat. Ikhtiar Abu Qadzam wa Ibnu Kajj. Disebut oleh Said Ahmad Syatiri dalam Ta'liq al-Yaqut. Daripada hari Jumaat makruh mutlaqan nak tak nak. Aiwah. Aiwah. InsyaAllah. Baik. Kemudian di sini dalkul asna wa ma hawalaiha bi syai'in khashin. No. Bi syai'in khashin ni dia apa-apa. Hatta dengan perca kain, dengan siwak dan umpamanya, tak kisah. Kayu ke. Yang paling afdal kayu arak. Yang paling afdal apa? Kayu arak, udul arak. Itu kan cari. Okey. Apa hukum bersiwak dengan jari? Jari. Kalau jari tu besar sunat. Kalau jari dia lembut tak sunat. Kalau jari tu pun kesat, Dapat hukum sunat. dapat hukum, dapat pahala siwak. Kalau tak kesat, Tak ada. betul tak? Setengah orang jari dia lembut, setengah orang jari dia tak kesat, setengah orang yang jenis buat kerja banyak jari dia kesat. Macam mana tak ada kerja orang buat jari tak kesat. Ya ke tak kesat? Ada bangunan jari kesat. Tak kesat tu dia macam Kesat lah. dia, kalau pegang tu tak, kalau tak kesat dia jadi pegang tu lah. Jadi tak kesat kan. Tengok jari orang kuat buat kerja. Dia Kalau tak kesat jadi ni lah. kan. Kesat dia pegang pegang gitu. Kulit kaki. Ha. Okey, insya-Allah kerja rumah. Apakah hukum bersiwak menggunakan jari? Langsung kita. Ada anda beritahu saya, ada tafsil. Ada masalah jari tu masih lagi bersambung, muttasil dan jari munqati'. Jadi tu kalau hukum bersiwak dengan jari yang bersambung, hukumnya lain. Sah ke tak? Dan hukum bersiwak dengan jari yang terputus. Ambil jari yang terkerak. Tu ambil jari yang dikerak tu buat siwak. Tak nak Syekh. Ni jari munqati'. InsyaAllah kerja rumah. Esok nak tengok. Dalam kitab apa? Banyak kitab. Carilah kitab apa pun. Tak jawi asal ada asal. Tengok kitab besar-besar sikit jawi. InsyaAllah. Ha, sabila ada. Jari yang terputus. Boleh Mat? InsyaAllah. Cari kat mana? Kat cuba cari kat internet. Lah ada. Hukum bersiwak dengan jari. Tengoklah kalau ada. Boleh insyaAllah. Cari dekat mana maksudnya? Cari dekat hasiah-hasiah. Oh, dia panggil usbu' muttasilah dengan usbu' munfasilah. Qala summa at-tasmiyah. Orang dah pakai kayu tu kayu apa? Kayu. Kayu arak pasal orang dah pakai lah. Sekarang ah. Tengok pada jenis dia ambil kan. Kadang-kadang dia ambil kayu. Kalau kayu tanah arak, kayu arak ada kok. Tapi tak pasti yang jual kat tepi jalan tu. Kat Mekah tu. Tu kayu pot tau. Kau tengok balik kayu apa. Ada beli kedai bukan biru. Berapa dia? Ada kayu ke? Yang beli tepi jalan ada kok. Beli 10 rial. Yang tu kat. Tu ada kok. Okey kok tu. Pakai asap, gari buang. Summa tasmiyah. Hilang ke buang. Summa tasmiyah. Kemudian apa? Summa tasmiyah. Kemudian at-tasmiyah makna apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim.
ar-rahim. Thumma at-tasmiyah. Tasmiyah ni yang panggil masdar. Sama yusami tasmiyatan. Kalau basmalah tu nahat. Lain. Ni bukan, ni masdar. Yang basmalah tu nahat. Faham tak? Oh, nahat bukan. Nahat tu adalah ringkasan. Tasmiyah ni membaca bismillah. Ini kena pada masdar. Kena pada fi'il. Kalau basmalah tu bukan, dia nahat. Oleh ikhtisari kalam min sigha munfarida minal murakkabi basmil. In wa ban nazala basmil. InsyaAllah. 3 basmil. Basmalah. Thumma tasmiyah. Kemudian tasmiyah. Wa ghasdul kaffain. Baik, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghasdul kaffain. Dan membasuh kedua tangan. Basuh tangan. InsyaAllah. Baik, jadi zahirnya apa? Siwak dulu. Barulah apa? Bismillah. Baca Barulah bismillah. Wa ghasdul kaffain, membasuh kedua tangan. InsyaAllah. Ini adalah pandangan musannif. Ini adalah pandangan musannif alaihi rahmatullah. Kata Imam Ba'asyan dan Abu Syakarin wa yuwafiquhu ar-Ramli. Muafakat dengan ar-Ramli. Bermaksud apa? Dia kata apa? Wala wasunahu as-siwak. Summa at-tasmiyah. Jadi apa? As-siwak. Kemudian summa ghasdu al-kaffain. Ini siapa? Inda mimra. Kalau di sisi Ibn Hajar, ghaslu al-kaffain summa al-siwak. Inda. Tengok dulu. As-siwak summa ghaslu al-kaffain. Kalau ikut pendapat Imam Ramli dan muafakat dengan Imam Ramli matan ni, as-siwak summa tasmiyah wa ghasl kaffain. Siwak dulu barulah basuh dua tangan. Ni siwak dulu baru basuh dua tangan. Hadza 'inda mimra. Jadi Syekh Ibn Hajar tak terbalik. Ghasl kaffain kemudian siwak. Insya-Allah terbalik. Dan apakah perbezaannya? Kita semua maklum bahawasanya apa dia? Bahawasanya awal-awal sunat wudu ialah basuh tangan. Bila khilaf. Awal sunat wudu apa dia? Ghaslu al-kaffaini bila khilaf. Awal sunat wudu ialah basuh tangan tanpa khilaf. InsyaAllah. Jelas ni. Lepas tu siwak. Ni kalau ikut pendapat Imam Ramli, siwak dulu baru basuh tangan. Maka menunjukkan bahawasanya di sisi Imam Ramli dia as-siwak, mengikut pendapat Imam Ramli ialah siwak ialah sunat sebelum wudu. Adapun di sisi Imam Ramli, as-siwak apa dia? Ialah sunat dalam wudu. InsyaAllah. Ikhtilaf bain Ibn Hajar Ramli. Kita kena semua maklum bahawasanya awal sunat wudu ialah membasuh kedua tapak tangan, pergelangan tangan. Itu tak khilaf. Maka bila sebut awal sunat wudu ialah ghaslul kaffaini bila khilaf, maksudnya di sini juga ialah tempat untuk kita niat sunat wudu. Kita niat fardu wudu bila? Ketika basuh muka. Betul? Betul. Awal sunat wudu bila niat? Standard. Ketika basuh tangan. No? Dan itu adalah tempat apa? Basuh tempat niat sunat wudu. Ingat tu. Bila nak niat sunat wudu? Basuh tangan. Ketika basuh tangan. Sebab apa? Dia ialah awal sunat wudu. Baik, kalau begitu, as-siwak. Kalau ikut Imam Ramli, dia kata siwak dulu. Kemudian baru basuh tangan. Maksudnya siwak itu adalah sunat sebelum wudu. Dia bukan sunat apa dia? Selepas. Bukan sunat dalam wudu. Dia bukan sunan al-mutaqaddimah. Dia bukan al-kharijiyah. Dia bangsa luar. Isi dia apa dia? Imam Ramli. Wa yuwafiqul musannif. Kalau musannif. Sebab dia kata wasunanuhu as-siwak. Summa apa dia? At-tasmiyah wa ghasl al-kaffin. Boleh insya-Allah. As-siwak summa ghasl al-kaffin. Isi Imam Ramli. Baik, kalau begitu, siwak ni perlu tak pernah niat?
Perlu tak pada niat? Dok. Jawapannya dan siwak ini perlu pada niat. Niat mustaqilah. Apa niat mustaqilah? Niat yang asing. Sekarang ni kita niat sunat wuduk bila? Setengah. Ketika basuh tangan. Kalau kita buat siwak dulu, kalau kita tak niat, tak dapat pahala siwak. Jadi bila masa kita bersiwak, sahaja aku bersiwak ittiba' ali sunnati Rasulillah SAW ila akhir. Sahaja aku bersiwak kerana apa? Nak dapat pahala. Kerana apa? Nak ikut sunnah Nabi ila sampai habis. Kemudian barulah kita basuh tangan sambil apa? Niat sahaja aku melakukan sunat wuduk. Kalau tak niat, siwak tu tak niat apa-apa, maka siwak itu lara. Macam hantar bangun pagi gosok gigi, tak boleh pahala sebab tak niat. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab di sini Ramli, siwak tu apa? Sunat yang bukan daripada sunat wuduk. Sebab dia sunat apa? Mutaqaddim alaih. Terdahulu atasnya. Jadi siwak tu bukan dalam wuduk, maka perlu pada niat yang tersendiri. Niat yang asing. Tapi kalau ikut Imam Ibn Hajar, ghastul kaffaini summa siwak inda Ibn Hajar. Maksudnya basuh tangan dulu baru siwak. Maka kalau begitu, siwak adalah sunat dalam wuduk, maka perlu tak pada niat yang asing? Tak perlu. Sebab apa? Sebab dah ada niat bawah sunat wuduk. Dia masuk bawah tu indiraj. InsyaAllah. Jadi dan tak perlu kepada niat mustaqil. Tak perlu. Sebab apa? Sebab dah masuk dalam bab sunat wuduk. InsyaAllah. Karil maratin. Kali kedua nak ulang. Kita semua maklum awal sunat wuduk bila khilaf baina Ibn Hajar orang ni dia ialah basuh kedua tangan. Maka bila sebut awal sunat wuduk ialah perkara tersebut, maka apa? Tempat itu adalah niat sunat wuduk. Kemudiannya kalau ikut Imam Ramli, siwak dulu barulah basuh tangan. Jadi siwak dulu, gosok gigi dulu, lepas tu baru basuh tangan. InsyaAllah. Maka kalau begitu siwak dulu baru basuh tangan di Imam Ramli, maka siwak perlu pada niat. Dua kali niat. Niat apa? Niat pertama niat siwak. Niat kedua apa? Niat sunat wuduk. Jadi siwak tu apa? Sunat sebelum wuduk. Al-mutaqaddim alaih. Tapi kalau Imam Ibn Hajar, basuh tangan dulu baru siwak, maka basuh tangan awal wuduk. Maka siwak itu dipanggil sunat dalam wuduk dan tak perlu niat mustaqillah. Satu kali niat je. Niat baru sunat wuduk, siwak masuk dalam bawah tu. InsyaAllah. Taib. Jadi kalau musannif apa? Summa at-tasmiyah. Sebab tu dia panggil summa. Bermaksud dia apa yang pertama dulu? Yang pertama dulu as-siwak. Kemudian at-tasmiyah, membaca bismillah. Tengok sini. Tengok dulu. Tinggal dulu tulis. At-tasmiyah, membaca bismillah. Ni baca bismillah untuk apa? Setengah. Tasmiyah, membaca bismillah untuk apa? Membaca bismillah di sini ialah untuk wudu. Nabi SAW sebut berhadis, la wudu aliman lam yusammillaha. Tiada wuduk bagi orang yang tak ada bagi nama. Tak ada wuduk, kesempurnaan wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Thumma tasmiyah. Soalan, kalau ikut pendapat di sini, kalam musannif Imam Bafadal, Abdullah Bafadal, dan muafakat dengannya orang yang selepasnya iaitu Imam Ramli. Soalan sekarang ni, bismillah tu untuk siwak sekali tak? Kita bersiwak, kemudian bismillah, kemudian apa basuh tangan sunat wuduk. Soalannya sekarang ni, kita baca bismillah untuk siwak sekali tak? Tak. Maka siwak yang wajib perlu pada bismillah yang lain. Sebab apa ni bismillah untuk wuduk. Kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta kulli zibal. Maka siwak ialah perkara yang ada nilai syarak. So wuduk pun benda asing. Jadi tasmiyah sini tasmiyah apa? Tasmiyah untuk wuduk. Maka siwak perlu kepada tasmiyah yang lain. Kalau ikut pendapat wa kalam Al-Musannif rahmatullahi alaihi. InsyaAllah. Niat mustaqil lah, niat asing. Boleh insyaAllah. Kalau tasmiyah tu boleh basuh tangan Lima sebelum setengah. sambil-sambil. Dah bismillah sebelum setengah. InsyaAllah. Bukan sekali ya. Yang sekali tu apa? Niat. وتكون التسمية عند غسل الكفين مع نية سنن الوضوء. طيب. Jelas. Tanda elok. At-tasmiyah ni tasmiyah untuk berwuduk. Kalau ikut Ibn Hajar, la syai iskal.
sekali bismillah, sekali niat. Pasal siwak min sunan ad-dakhiliyah. Tu kaedah nak buat dakhala Ibn Hajar wa kharaja Ar-Rabdi. Itu kaedah ni. Nak ingat maksud khilaf ni, dakhala Ibn Hajar, masuklah Ibn Hajar. Yang ni apa? Dakhala siwak inda Ibn Hajar. Masuk siwak ini dalam wuduk. Wa kharaja Ar-Rabdi. Wa kharaja Ar-Rabdi. Keluarlah Ar-Rabdi. Ini keluarlah siwak di sima Rabdi. Dakhala Ibn Hajar wa kharaja Ar-Rabdi. Ingat khilaf ni? InsyaAllah. Dakhala Ibn Hajar, masuk Ibn Hajar. Wa kharaja Ar-Rabdi, tubik Rabdi. Faham tak? Kau simak melakukan bismillah yang lain mengikut Imam Romli dan Al-Qadi. Ayuh. Sebab apa? Sebab kullu amrin zibal. Siwak tu boleh kepada apa? Pada bismillah juga. InsyaAllah. Cuma sini bismillah sekali dengan auzubillah lah. Itu makruf. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ni sudah sebelum wuduk kan simak ni kalau ikut sunnah ni. Macam mana? Ayuh. Marambi. Baik. InsyaAllah. Jadi as-siwak ialah sunat apa? Sunat wuduk lah. Cumanya di sini anda sebut tu, yang kata musannif ni muafakat dengan Imam Ramli ialah muafakat dengan musannif ialah Imam Ramli. Baru betul sebut tu sebab Imam Ramli datang selepas musannif. Yang muafakat dengan Imam Ramli, yang muafakat dengan musannif Imam Ramli, disebut oleh Ba'asyad. Tekal musannif dalam muka al-Busyakari. Cumanya kalau di sini ada iskal satu je lah. Iaitulah apa perkataan musannif wa sunanuhu. Hu tu balik mana? As-siwak. Dan bermula sunatnya yang mana? Nya wudu. Ialah apa? As-siwak. Jadi siwak ni sunat wudu ke tak musannif? Wa sunanuhu. Dan bermula sunatnya yang mana? Nya wudu. As-siwak. Ikut takriri ni Syekh. Siwak ialah sunat sebelum wudu. Jawabnya sunanuhu ay sunan muta'alliqah bih. Sunat yang bersangkut paut dengan wudu. Apa maksudnya? Termasuk sunat yang sebelum daripada wudu. Kerana apa? Kerana siwak tetap disyariatkan untuk wudu. Sama ada sebelum wudu ataupun dalam wudu. Laula an syuqa ala ummati la amartum bis siwaki inda kulli wudu. InsyaAllah. Jadi sunanuhu sunat al-wudu. Sunat wudu. Cumanya sunat yang apa? Sunat wudu. Sunat yang berkaitan dengan wudu. Sama ada. Apa dia Syekh? Sebelum wudu ataupun selepas apa? Dalam wudu. Tengok contoh doa. Kita bila basuh kaki, faham tak? Habis dah wudu. Habis tu. Kita bila doa untuk apa? Sorry, kita bila berwudu. Habis kalau habis basuh kaki habis dah wudu. Apa tak ada wudu? Ghasl. A'dha maqsusah. Basuh anggota yang bila hantar basuh kaki, lepas tu hantar doa. Ada orang kata doa ni bukan sunat wudu. Pasal wudu dah habis dah. Sungguh apa? Dia kata doa ni bukan doa sunat wuduk ni. Pasal wuduk dah habis dah, basuh kaki dah. Jawabnya Syekh, doa ni sunat. Sunat wuduk maksud dia apa? Sunat yang berkaitan dengan wuduk. Sama ada sebelumnya ataupun dalamnya ataupun selepasnya. Tu dia kata sunat wuduk juga. An yusalliya ba'dahu raka'atan. Mayang 2 rakaat, sunat 2 rakaat. Tak? InsyaAllah. Raka'atani lil wudu'i wa du'a min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a. Sembahyang sunat wuduk lepas asar boleh. Raka'atani lil wudu'i wa du'a. Dan doa min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a. Mana-mana masa. InsyaAllah. Baik. Salam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudu. Sehingga ana riwayat dia inda bukan fi. Kalau inda kulli salat ma'ruf.
Kalau inda lagi jelas. Maksud dia inda kulli wudu. Maksudnya imma qabla wa imma fihi wa imma ba'dahu. Ainda tengok. Riwayat hadis ainda bukan fi. Jadi kalau ainda jelas. Bukan masyarakat fi. Fi tu makna dzarf di dalam, bukan fi. Bi ainda. Ketika. Yasduqu bima qablu wa bima fihi wa bima ba'du. Ataupun dalam setengah riwayat ni ma'a kulli wudu. Ma'a. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala ghuslul kaffain. Dan basuh al-kaffain. Basuh tangan. Nak basuh tangan? Nanti ada ceritakan bab disunatkan buat takhlil. Takhlil apa dia? Selat ataupun menggosok. Kita tekanlah bab insya-Allah. Qala thumma al-madmadah wal istinshaq. Thumma. Tengok ibarat dia apa? Thumma. Semua dengan mana apa? Kemudian. Apa makna kemudian di sini? Makna kata at-tartib. Sebab ibarat dengan summa dengan at-tartibu mustahaq. Tartib mustahaq. Yakni kalau dia buat akas maka tak dapat pahala sunat. Sebab tu kalau kata dia berkumur dulu baru dia basuh tangan, maka dapat pahala kumur, tidak dapat pahala basuh tangan. Summa ya syekh. Summa dengan mana bawah? Tartib. Lok tartib pun wajib ke bagi sunat? Tak. Tartib mustahaq. Mustahaq. Nak beri pahala sunat, kena buat. Ikut turutan. InsyaAllah, summa at-tartib. Tapi sini tertib apa? Dengan makna mustahak. Nak beri pahala sunat, kena apa Syekh? Nak beri pahala sunat, kena apa? Ikut sunat. Thumma al-madmadah, wal istinshaq. Ka thumma al-madmadah, thumma al-istinshaq. Dia atas dengan waw kau dengan summa. Thumma al-madmadah, kemudian berkumur. Madmadah apa dia? Berkumur. Wal istinshaq. Dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Istinshaq dia memasukkan air ke dalam hidung. Tengok di sini. Madmadah wal istinshaq. Waw ke dengan summa sekarang ni? Waw. Summa al-madmadah. So, madmadah wal istinshaq. Dia ataf pula dengan waw. Kerana apa? Kerana sini mudah waw, ingat memberi faedah apa? Tidak memberi faedah la tertib. Al-waw la mutlaqil jam'i ladal basriyah. Al-waw la tertiba atau ma'iyah. Tak ada makna tertib, makna ma'iyah. Jadi waw sini apa dia? Semata-mata jamak. Maka murad di sini summal madhal istinshaq. Kerana apa? Kerana madhal istinshaq tidak ada tertib di antara keduanya. Syuf. Baik, tengok sini Tertib dia mustahak ke tak? Untuk madhal istinshaq. Ni tengok balik nanti. Baik, cuba tengok di sini al-madhal istinshaq. Dia ada 9 kaifiat. Cara untuk madhal istinshaq. Yang apa buat je nak? Komok 3 kali, lepas tu barulah masuk air ke dalam hidung. Itu tadi satu-satu jalanan. Sunnah juga tapi tidak afdal. Afdal macam mana? Al-afdal ialah al-jama'. Jama' macam mana? Jama' di antara madhal istinshaq. Macam mana? Ambil satu tapak tangan. Ayat madhal istinshaq bisalah seqarfat. Ambil macam ni. Ludah. Kemudian ayat yang sama bukan ayat alam ni. Tak. Ambil ni, cedok dengan tangan. Kemudian ambil ni komok. Tak nak komok tepi lah. Komok lah tu. Komok tepi. Hak ayat tu ada pula masuk dalam hidung. Buat sebanyak 3 kali. Dipanggil tariqatul jama'. Hak ni yang paling afdal. Kemudian ada lagi 9 kaifiat. Raja Umar. Tu dia. 9 kaifiat madhal istinshaq. Tulis dah. Esok bawa kertas. Balik lagi cari, tulis kat atas. Dalam kitab mana? Tak tahulah kitab mana, Belambok. Cari, jangan tak cari. 9 kaifiat. 9 kaifiat. Dan insya-Allah tak boleh 9, cara yang 6 pun tak apa. Kaifiat. Kaifiat cara himpun madhadah dan istinshaq.
Boleh sini cari. InsyaAllah. InsyaAllah ha. Apa ni? Semangat sikit. Ha tak? Boleh lah insyaAllah. Boleh sampai. Masa sekejap tu. Lupa. Dah kelas 3.30 kan? Berapa minit? Ha? Jadi dua orang Ha? ada ni kat siwak. Kau yang luar tak faham? Siwak. Dalk. Ad-dalk. Ad-dalk saja. So dia kalau hantar gosok macam ni panggil siwak. Gosok. Semata-mata gosok dia panggil siwak dalam bahasa. Buat macam ni panggil gosok siwak. Astagfirullahaladzim. Tu dah habis kemas Ahmad? Tu dah ada apa-apa ah? Belum lagi. Bapak sama. Boleh masuk lagi. Tapi dah macam dah kemas tu. Dah kemas belum? Belum ni. Belum nanti. Nanti ada. Nanti. Mana? Bagus. Oh. La ilaha illallah. Baik. Jadi cemilan cara tu cara nak beritahu secara ringkas. Ada cara dia macam ni. Kita ambil ayam asar. Lepas tu dudah, masukkan hidung. Lepas tu ulang balik, kedua, tiga. Ada juga kaifiat macam mana? Kaifiat yang ambil ayam sekali. Ayam nyok. Satu cebok. Dudah. Ayat dalam hidung. Lepas tu dengan ayat yang sama. Komok. Kemudian hidung. Komok. Kemudian ayat hidung. Maksud dia apa? Sekali cebok. Ada juga cara macam mana? Ambil. Ha tak? Kemudian gosok mulut. 1 2 mulut lagi. 3 mulut. Ambil pula ayat yang seterusnya. Hidung. Ada juga cara yang kita buat. 1 apa dia? Mulut. 2 mulut. 3 mulut. 1 hidung. 2 hidung. 3 hidung. Nanti kita buatlah fasl. Dia panggil tariqatul fasl. Pisah semua. Ada juga cara 1 mulut, 1 hidung, 1 mulut, 1 hidung, 1 mulut, 1 hidung. Cari sampai jumpa 9 kaedah pembasuhan. InsyaAllah. Kau nak buat sikit ni. Boleh tak? Tu dia panggil apa? Tariqah yang pertama. 1 Buat 2 3. Dengan 1 yang 2 dengan apa? Dengan 1 kali cebok. Jadi 3 kali cebok, 6 kali masuk air. Mulut 3 hidung. Al-madmadah. Apa dia al-madmadah? Al-madmadah dengan maksud idaratul ma' fil fam. Memasukkan air ke dalam mulut. Memasukkan air ke dalam mulut. InsyaAllah.
Walaupun tidak dikomor. Maksudnya tidak di apa? Digoncangkan. Apa madmadah? Sekurang-kurang dia apa? Memasukkan air walaupun tidak digoncangkan. Bahkan tidak diludah sekalipun. Faham tak? Pop pelan. Faham tak? Dapat pahala sunat, dapat pahala sunat. InsyaAllah sekurang-kurang kumur apa dia? Dimasukkan air ke dalam mulut walaupun tidak afdal goncang. Hop 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 hop. InsyaAllah Syekh. Bila sini, nak try. Kau nak minum ludah. Ha, tui. Ludah dalam mulut. Wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam hidung. InsyaAllah, masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air dalam hidung ni berapa? Melebihi daripada had air. Dia memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam lubang hidung. Sekurang-kurang dia masukkan air dalam lubang hidung. Sama ada lepas dah had khusyum ataupun tidak. Sekali lagi. Apa dia sekurang-kurang masukkan air dalam hidung? Masukkan air ke dalam hidung, lubang hidung. Sama ada apa? Sampai kepada had khusyum. Had khusyum ni apa? Ni tulang ni. Faham tak? Ataupun tidak. Afdalnya mubalaghah. Mubalaghah dia apa? Mubalaghah bersangatan. Kalau kumuk hampir dekat rengkung, kemudian apa? Hidung sampai dekat lebih dah khusyum sampai kepala. Sakit otak. Nak bagus untuk bersedur. Paling jangan biak aja. Biak gitu. Dak dah kena buang balik. Faham tak? InsyaAllah dia panggil istinthar. Melainkan bagi orang berpuasa. Sunat buat juga ala kadar. InsyaAllah. Wal istinthar. Istinthar ni apa? Mengeluarkan air daripada hidung. Mengeluarkan air daripada apa Syekh? Mengeluarkan air daripada hidung. Baik, yang istinthar ni jarang kita sebut. Jarang kita sebut istinthar daripada sunat wudu. Tapi kitab ni sebut. Sebab tu kata para ulama, tajid fil nahri ma la tajidhu fil bahri. Sungai dengan laut mana besar ni? Laut besar lagi. Tapi kadang-kadang ada ikan di sungai, tidak ada di laut. Ada masalah dalam kitab kecil sebut, kitab besar tak sebut. Kitab besar bukan sebut semua benar. Kitab kecil pun bukan sebut semua benar. Tajid fil nahri ma la tajidhu fil bahr. Ada masalah dalam Muqaddimah Hadrami tapi tak ada dalam Minhaj. InsyaAllah. Contoh bab isti'anah. Isti'anah dalam bab sebut dalam kitab apa? Isti'anat. Kitab apa sebut? Isti'anat arba'un khisal. Safinatun najah tapi tak sebut dalam Minhaj. Safinah ada, dalam Minhaj tak ada. Isti'anat. Wadih? Ya Allah. Wat tathlith. Cumanya cara untuk kita keluarkan air daripada hidung macam ni ya. Macam biasa. Cumanya kata Imam Ba'abbad alaihi rahmatullah, sunat juga dengan mengeluarkan tek-tek hidung dengan kelingking kiri masuk tu. Jadi jangan macam tu lah. Tarik gini. Hak ni kanan, tu kiri. InsyaAllah. Keluar air hidung tu. Pakai apa? Jadi kelingking daripada tangan kiri. Kenapa kiri? Kerana ni bab daripada menghilangkan najis. Atau menghilangkan umpama najis. Kalau menghilangkan najis atau umpama najis dengan tangan kiri. Kenapa kelingking? Kerana dia kecil. Takkan nak masuk ibu jari. Masuk ibu jari kau nak tu. Kosok itu. Jadi kelingking Apa dia kata ni? Ba'abbad dalam Mishkatut Tanwir. Ni syarah yang pakai ni. Mishkatut Tanwir. Imam Ba'abbad daripada ulama Yaman. Al-Syahir bil-Abbadi. Imam Abdullah bin Ahmad al-Musaddas. Musaddas ni nama masjid Istul. Wat tathlith, dan meniga-niga. Maksudnya apa? Meniga-niga. Buat 3 kali, muka 3 kali. Lagi apa lagi? Tangan semua 3 kali. Termasuk sapu atas kepala. Sapu atas kepala juga 3 kali. InsyaAllah Syekh. Khilafan Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka ni kata sunat sapu kepala tu sekali je. Kerana apa? Dia at-takhfif. Sapu kepala ni at-takhfif. Orang ingat. Jadi sekali je. Mazhab itu tak. Sapu kepala pun 3
kali. Pasal apa tak wajib 3 kali? Kerana sabit bahawa Nabi SAW berwuduk marratan. Nabi pernah buat basuh muka sekali, basuh muka 2 kali. Nabi pernah berwuduk basuh muka 3 kali. Wat tathlis. Jadi yang Nabi buat sekali dan 2 kali itu libayan al-jawas. Libayani al-jawas. Wa mashu jami' ar-ra's. Dan sapu seluruh kepala. Sapu apa Syekh? Seluruh apa? Kepala. Yang ni kerana apa sunat? Kerana lil ittiba' mengikut Nabi SAW. Dan yang kedua khurujan minal khilaf. Keluar dari khilaf. Imam Malik kata apa? Wajib sapu seluruh kepala. Tu Ustaz Somad cerita apa? Dia pergi dekat maghrib dia sapu macam ni. Orang tempat Allah, "Woi, tak sah wuduk." Kena macam ni. Sebab dia pun mazhab Malik. Mazhab Malik kena seluruh kepala. Dia pergi sapu dulu. Memang kena marah. Tak? InsyaAllah. Jadi daripada sunat dia buat lil ittiba' mengikut Nabi SAW. Dan juga khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Cara dia nak buat macam mana? Ambil sini. Untuk orang yang ada sya'run yang qalib. Ada orang yang rambut dia apa? Rambut dia boleh pimai. Kau rambut Mat, aku rambut Mat. Ni contoh terbaik. Tak? Okey Mat. Buat ni. Cuba rambut itu. Gitu. Lagi. Ni. Janganlah gitu. Kena. Gitu. Nampak tak? Ada tak sya'run yang qalib? Takut orang tak nampak, rambut tak ada oi. Tak? Duduk Mekah kan. Raja ada buat umrah. Tak? Ada cekok. Awas cerita malam belah tu pala. Malam. Hak tu je ada tak? Cerita bila sikit tak? Jadi dekat Mekah tu raja ada cekok. Tapi kadang-kadang buat ni. Buat tarak. Buat tarak. Dia buat tarak ni nak beritahu. Dapat tak dapat pahala apa? Sorry, kalau buat tarak mungkin dapat pahala apa? Pahala cukup seluruh kepala. Kita tarak sikit tak? Kita buat nanti. Nanti balik tak buat pun. Tak? Cukup sikit, lepas habis sains, cukup sikit, balik tu tidaklah. Nanti sambung lah. Cukup pergi apa habis. Sebenarnya tak? Esok tu lusa tu baru cukup pergi habis. Tak? Itu mungkin dapat pahala. Yang masalahnya ada setengah orang, dia nak ambil pahala cukup, tapi dia potong dulu 3 helai. Dia potong 3 helai, balik sekali baru cukup. Hak tu dapat pahala apa? Betul. Dia dapat pahala potong rambut. Bukan pahala cukup. Faham je? Itu yang takrib oleh Sayyidi Syekh faham dah ni. Dia kata zahirnya begitu. Jadi kalau boleh nak tarak dulu, tarak baru cukup. Dia insya-Allah. Jadi kalau balik kepada masalah, kalau rambut macam ni dia panggil sya'ru yang qul. Pimai. Maka orang begini, sunat dia macam ni. Tu baru kira sekali. Faham tak? Kira sekali. 2 kali. 3 kali. InsyaAllah. Kalau rambut macam mana ni, tak ada pun. Faham tak? Sekali je. Sekali. Hatta kalau nak buat macam ni, 1, tak kira 2, kira sekali. Bahkan yang kembali tu mustakmal. InsyaAllah. Pasal telah digunakan pada fardu. Faham tak? Jadi ingat, ada orang yang rambut yang panjang, sya'run yang qalib. Ada yang orang yang rambut panjang, dan ada orang yang rambut pendek. Rambut panjang tu boleh pimai-pimai, patah balik. Begitu. Dia apa? Panjang lah. Kalau rambut Jazim ni tak boleh buat kira, tak? Tak boleh buat bor, tak? InsyaAllah. Kalau Imam Malik kena kalau rambut panjang gini kena 2 kali baru sok. Dan Imam Malik bukan. Imam Malik dia seluruh kepala. Sekali pun ada dah. Tak? Cuma kita cerita sini kaifiat sunat. 1, 2. InsyaAllah. Rahman? Kalau kita buat macam ni sekali je, maka tak dapat pahala kamalus sunnah. Kamalus sunnah, kesempurnaan sunat tak dapat. Asal sunnah dapat. Tak pahala asal sunnah tu dapat. Pahala fardu dan juga lebih daripada fardu. Tapi kesempurnaan dapat tak? Tak dapat. InsyaAllah. Bagi rambut panjang. Bagi yang rambut panjang yang boleh, kata para ulama, bukan rambut panjang saja. Rambut panjang yang kalau dibalikkan saya kena semua rambut. Buka pula. Kalau kita tarik sini, patah balik, kena tak semua rambut? Kalau boleh kena semua rambut, maka sunat patah balik. Kalau rambut dia terlalu panjang, sehingga kalau patah balik pun tak dapat kena semua rambut, maka tak sunat patah balik. Sekali je. Contoh rambut dia panjang, tebal. Kalau buat macam ni pun tak kena semua rambut, maka cukup dengan sekali. Bas. Sebab faedah daripada qal wa out, patah balik ialah apa? Mengenakan air ke seluruh rambut dan kepala.
Macam rambut mat ni kena lagi semua. Faham tak? Betul Khalid. Ni kena semua. Sebab dia rambut tak panjang lagi. Rambut panjang macam mana? Jenis panjang-panjang, jenis mak rock. Macam berubah. Macam mak rock. Mak rock sekai aku tu. Tarik. Naik pula. Tak? Tak lah. Kali gitu je. InsyaAllah, Mat. InsyaAllah. Baik. Thummal udunain. Kemudian apa? Dua telinga. Wasimakhain, dan dua lubang telinga. Al-uzunain, dua telinga. Sorry. Wasimakhain, dan dua lubang telinga. Telinga dan dua lubang. Dengan air yang apa? Yang baru. Dengan air yang baru. Maksudnya apa? Tengok ni. Ambil yang ni, celup. Angkat. Masuk ke ni. Ni, masuk sini. Faham tak? Lepas tu yang ni, tak sini. Tengok berpok buat. Faham tak? Ni, masuk sini. Kan dia seorang saja. Faham tak? Sekali dah semua. Faham tak? Tadi pun sama juga. Pekak. Faham tak? Tak yang ni. Lepas tu ni tak belakang. Okey. Lepas tu tak belakang itu, yang ni jalanlah dia mengikut landasan dia. Jalan gitu. Masuk ke lubang dia. Jumpa jalan tak? Jumpa jalan. Jumpa tak? Ni jalan dia. Kan jalan ke depan. Gerak ke depan. Masuk lubang dia. Ke tak ada lubang? Tak ada lubang tu tak dia ada lubang. Faham tak? Dia punya speed papai tu. Dia tengok. Jalan si Hadi tu tahu ni, jangan duduk. Itu. Lepas tu lepas habis tu tolak ke depan. Mati dah. Sekali. Sekali. Mau biasa gitu. Tak begitu. Tak. Gitu kan. Ni, gini. Ambil ingat tu, celup semua jari, angkat. Jangan ambil yang tu. Buat itu, tak. Celup itu. Angkat, beri mitik, lepas tu buat gitu. Jalan ikut lubang dia, patah balik masuk dalam, tolak. Buat sebanyak 3 kali dengan air yang lain-lain. Jangan satu sekali celup, 1, 2, 3. Jangan. Celup sekali. Dalam pusing, celup pula. 2, celup pula. 3. Kalau gitu dapat sunat apa? Pahala sunat apa? Dapat pahala asal sunat. Kesempurnaan sunat tak dapat. Semata-mata ayat kena telinga dapat pahala asal sunat. Ambil yak buh tu. Ada dulu masa budak-budak tu telinga suka bengang. Masa budak-budak geram kan, telinga bengang kan. Ambil ayat cebok. Cebok. Rupanya makin bengang. Makin bengang. Ayah dah korek-korek telinga tu dia keluar. Apa nama tek telinga. Penuh kita. Oi, banyak dah ni ya. Kata sebenarnya belas minggu dah bengang telinga. Faham tak? Baru dah bawa pergi ambil apa? Cecayak tu. Siapa yang bengang telinga ambil cecayak tu, cip. Nanti dia akan jadi apa yang kerah-kerah dan macam batu tu, nanti dia akan cayak. InsyaAllah. Telinga bengang apa pening pula. Bengang di tu. Sakit gigi lah. Tak payah duduk. Duduk salah, diri salah, semua salah. Wasimakhain, dan simakhain ni apa? Iaitu dua lubang telinga tu. Macam mana dua lubang telinga? Iaitulah pecahan telinga. Ambil je ni. Ni. Tadi kita tahu lubang tadi. Tadi kita tahu lubang tadi. Dia dah lama. Lubang. Macam lubang telinga. Faham tak? Yang tadi ni bawa kat sini. Dia cuma dekat muka dia. Faham tak? Sekarang ni sunat juga dengan ayat yang baru. Ambil ni, dua kelingking, celup. Ni simakhain ni dia. Hak asing ni. Si uzunain tadi tu yang ada hurai tadi. Ada buat kaifiat tadi. Simakhain lain pula. Simakhain ambil dua kelingking jari, celup, angkat, buat je ni. InsyaAllah. Guna satu ayat je. Guna satu ayat. Saya tak faham. Celup sekali. 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Pekak tu ada kok. Sekejap. Dia panggil istidhar. Bekak tu panggil istidhar. Ikut dia. Dia panggil buat istidhar lah. Sunat kot tu.
Baik. InsyaAllah. Baik, untuk basuhan telinga ni kita ambil ikhtiar Sahibul Umdah. Imam Ibn Naqib al-Misri dia kata bahawasanya untuk basuhan telinga ada 15 kali dalam wuduk. Ada berapa Syekh? 15 kali dalam wuduk. Iaitu 3 ketika basuh muka. Bila basuh muka kan sunat lebih. Dalam mazhab Hanafi telinga dia al-ulunani min ar-ra's. Jadi sunat keluar dari khilaf. Gitu. Tengok Mat orang buat ni. Ni. Basuh muka gitu. Ketika kita basuh muka 3 kali, telinga masuk. Jadi berapa kali basuh telinga? 3 kali dah. Kemudian masa kita sapu kepala, telinga masuk sekali. Macam mana? Nampak? 3 dah, 6 dah. Sebab 3 sapu kepala jadi 6 dah. Lepas tu kita buat pula yang khusus untuk telinga. 1 2 3 apa dah? 9. Kemudian 1 2 3 apa dah? 12. Setengah lagi ulama tambah lagi. Bawa saya istizhar. 1 2 3 15. Siapa yang buat ni pada awal pagi, insya-Allah hari dia cerah. Tak mandi tak apa, cuma busuk lah. Dia jadi semangat. Antara orang rasa pening-pening buat wuduk ni, wuduk sempurna dengan 15 kali basuhan telinga. InsyaAllah hari dia cerah. Sebab tu kalau nak rasa merah kepala, cabut pusing telinga. Pusing telinga tak? Sekali rasa bengang kat kepala. Dia dah urat dia. Mai nak try. Nanti pulah telinga, macam usap-usap pulah telinga dah rasa panas kat sini. Tak saya burn. Tak pakai. Macam ni. 1 Kalau letak biasa. letak biasa, tekanlah sikit. Untuk kalau perubatan dia tekan kat sini. Tak dekat dalam sakit. Kat sini dia boleh ada urat dia. InsyaAllah. Oh, maksud serah ni. Ha? Kalau buat tu macam Hari bukan hari dia cerah, maksudnya dia semangat lah hari tu. Semangat badan. Hari dia loleh kan bangun-bangun pagi kan loleh. Ha tak? Loleh. Ha tak? Setelah nak hidup. Nak bangun pagi. Buat tu insya-Allah. Buatlah sekali buat. Nak maya asak ni buat. Jangan busuk yang telinga dah, bengang. Wa taqlilul lihyatil kathifah. Sikit nak habis. Dan juga menyelat akan janggut yang tebal. Taqlilul lihyatil kathifah dan juga menyelat janggut yang tebal. Semarin habaq dah kan? Menyelat apa? Janggut yang tebal insya-Allah. Bahasa Lembang je nak. Sapu lah. Menyelat. Tak nak menjelat. Sapu boleh je. Dia menyelat ni bukan dia menyapu, dia masuk kat celah-celah. Menyelat ni masuk je. Cara nak buat macam mana? Cara dia macam ni, dengan tangan kanan. Baik. InsyaAllah. Jadi kalau masa kita basuh muka tu kan, kan sudah janggut itu, tarik sampai ke bawah. Kemudian kata Imam Al-Amiri alaihi rahmatullah, sunat dengan air baru. Sini. Ambil ayat celup pula. 2 3. Ada 2 kaifiat. Cara nak buat untuk sapu janggut. Selat janggut. 1. Tengok ni, 1. Celup pula. 2. Celup pula. Basuh muka lagi. Celup pula. Ada cara juga basuh 3 kali tu. 1 2 3, lepas tu 1 2 3. 2 kaifiat. Ada dalam Al-Amiri. Tengok dalam Allahumma salli Hasyiah Syatiri di atas Bughatul Mustarsyidin. Khalas. Baik. Nak urai bau tengok badan Allah. Wa takhlilul asabi'. Dan juga menyelat akan jari jemari. Jari jemari ni sama ada tangan atau kaki. Selat jari jemari. Jangan tak? Macam mana jari jemari? Untuk jari jemari tangan dan juga kaki. Tangan macam mana? Kenapa macam ni? Ada setengah ulama dalam kitab sebut tashbik. Sunat selat jari tangan dengan tashbik. Tashbik macam ni. Tetapi kata para ulama,
Ini tashbih adat. Kata Imam Al-Madabiri, dia kata yang ni yang cara adat. Sya'nul ibadah an tukhalifal adah. Sya'an ibadat menyalahi adat. Jadi bukan macam ni. Tashbih ni bah makruh ketika menunggu sembahyang. Tunggu sembahyang dulu. Ni cara Abu Jahal. Macam mana nak bunuh Nabi kan? Jangan nak buat. Orang sufi kan marah. Tashbih. Ada seorang tu dalam masjid tak? Duduk itu lah. Mai pakcik tarik mari. Nampak. Gitu. Itu pakcik tu belah. Duduk bilik. Nak tak? Dia terkejut. Tak boleh. Dia tak faham bahasa ke? Tak boleh. Dia kata makruh. InsyaAllah. Jadi cara dia macam mana? Bukan macam tu. 1, 2. Kelas. Orang panggil bawah. Atas tangan atas, tangan yang lain. Untuk kaki, ambil jari kelingking yang kiri. Jari kelingking yang kiri. Kemudian mula dengan tapak kaki. Tapak kaki kita ni, takkan agak kaki kan? Kaki kita ni start sini. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, pakai kiri kaki kau. 5, 6, 7, 8, 10. InsyaAllah. Jadi untuk jari kaki pakai apa? Kelingking tangan kiri. Jangan pakai kelingking kiri pula. Yang kaki. Macam mana nak buat? Faham tak? Kalau tanya gitu. Kelingking tangan kiri. Kelas. Lepas tu start daripada kiri, kelingking kanan sampai kelingking. Sebab tu kata para ulama, bil khinsir minal khinsir ilal khinsir. Daripada dengan kelingking, daripada kelingking kepada kelingking. Bunyi macam keling. Dengan apa? Dengan kelingking. Ini kelingking tangan kiri. Daripada kelingking kanan kaki sampai kepada kelingking kiri. Faham tak? Baik. Wa tatwilul ghurrah wa tahjil. Dan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Tatwil apa tatwil? Memanjangkan. Al-ghurrah, apa makna ghurrah? Melebihkan basuhan muka. Ghurrah apa dia? Melebihkan basuhan muka. Wa tahjil. Hurai dah dua. Tangan kaki. Wa tahjil melebihkan basuhan di mana? Tangan di kaki. Tangan dan juga kaki. Ni hurai dah. Ghurrah apa dia? Melebihkan basuhan di muka. Tahjil ni apa? Melebihkan basuhan di mana? Tangan dan kaki. Apa dia yang Nabi SAW sebut hadis? Bima rawahu Abu Hurairah. Inna ummati yub'asu yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asadil wudu'. Qala Abu Hurairah, "Man istata'a yaf'al falyaf'al." Dibangkitkan umatku dalam keadaan apa? Bercahaya muka dan juga tapak tangan dan juga kaki. Sebab apa? Min asadil wudu', kesan-kesan wudu'. Siapa yang mampu buat lebih, buat lebih. InsyaAllah. Apa hukum ghurrah dan tahjil? Apa hukum ghurrah dan tahjil? Kalau orang tahjil wajib. Wajib. Kalau tatwil dulu orang tahjil sudah. Jawab. Ghurrah tahjil wajib tak? Melebihkan basuhan di muka dengan tapak tangan. Dengan tangan. Wajib tak? Tangan. Wajib. Bukan sunat. Wajib. Itu kita sebut. Sunat wuduk ni. Wajib. Itu wajib ke tak? Itu mesti kita ubah atau sunanuhu. Ada qaid. Rahman. Melebih sedikit. Melebih sedikit tu wajib. Melebihkan sedikit itu dipanggil mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Itu dipanggil ghurrah. Adapun tatwilul ghurrah itu sunat. Kita basuh muka lebih sikit supaya buat sempurna basuhan itu wajib. Lajak kot lagi. Dipanggil tatwilul ghurrah wa tahjil. Maka basuh muka tu tatwilul ghurrah macam mana? Iaitulah sampai kepada permukaan tengkok. Bukan macam ni. Nak basuh muka tu. Sunat lah. Oh, nak. Kau selama mana Syekh ngaji? Dia ghurrah, tatwilul ghurrah, memanjangkan lebihan basuhan muka. Terjemahan dia apa? Memanjangkan lebihan basuh muka sampai kepada permukaan sikit. Hadapan tekok. Sof hatil anu. Hadapan tekok. Belakang tak payah. Hadapan tekok. Baik Syekh. Tahjil sampai mana? Sampai ni. Sampai ke bau, kaki sampai ke lutut. Padai jangan sampai ke atas pohon. Atas pohon pegang kemaluan tu. Batal duduk mula. Mandi tu. Mandi tu. Pegang duit mandi pula. Berat. Mandi pula. Boleh sini. Ingat tu, ghurrah wajib. Italatul ghurrah tu sunat. Wal muwalah dan muwalat. Muwalat hukumnya apa? Sunat.
yaghsila as-sani. Ini bagi dah dulu kat sini. Tak suka betul ulang. Takarrur tahaqquk kat dalam mulut. Ay yaghsila as-sani qabla jafafi al-shams. Basuh kedua sebelum kering yang pertama. InsyaAllah. Apa dia Syekh? Basuh kedua sebelum kering yang pertama. Basuh tangan sebelum kering muka. InsyaAllah ma'atidalil hawa wal mizaj ila akhir. Jadi kalau contoh ana berwuduk pukul 4 petang, basuh muka. Pukul 6 baru basuh tangan. Sah tak wuduk? Sah. Sah wuduk tetapi tak dapat pahala mualat. Pasal apa? Oh kering dah Syekh. Pukul 4 basuh muka. Kau tahan lagi? Oh wali benar tu. Ha tak? Ayat duk lama, kata nak duk lama di muka Syekh. Ha tak? Barakah. Ayat tu tak? Air perlu. Ha tak? Wa tarkul isti'anah. Dan meninggalkan minta tolong. Meninggalkan minta tolong yakni pada menuang, fi sabbi, pada menuang. Ingat hak ni huraian dalam Safinah, iaitu makruh minta tolong apa dia? Minta tolong Menuang air. Minta tolong pada menghadirkan ayat. Ukurnya apa? Syekh, ayat tu di ujung. Mari sini ayat tu lagi. Ukur apa? Ihdarul ma, mubahah. Harus. Tuang air. Tolong tuang pula ayat. Ukurnya apa? Minta tolong tuang ayat. Tuang ayat tak kita nak berwuduk. Ukurnya apa? Khilaful aula. Gosok baru apa? Tolong gosok muka kita. Ha nak ombok terus muka. Faham tak? Ukurnya makruh. Ada 4 tu wajib kalau ketika orang sakit. Nah, kena ulang balik sebelah. So isti'anatu arba'u khisal mubahatun wa hiya ihdarul ma wa tu'ih wa khilaful aula wa hiya apa as-sab wa nahwu zalik. Kemudian apa makruha? Al-dalk yadluka a'da'ahu wa al-wajib 'inda al-'ajz al-marid. Itu kena apa lah, kena. Faham? Jadi meninggalkan isti'anah sama ada pada tuang dan juga pada apa? Orang yang dituang. Sama ada meninggalkan tolong pada tuang ataupun gosok. Fi sabbi wa fi dalk. Tuang. Memanglah kata tuang ayat untuk tu khilaf tapi kita tu sunat tak minta tolong dengan dia. Boleh pahala pula situ. InsyaAllah. Jadi bah tinggal minta tolong pada apa? Pada sab dan juga apa? Pada tuang dan juga pada apa Syekh? Gosok. Gosok. Yang terakhir, wa tarku tansyifi bi khirqah. Wa tarku tansyifi, dan meninggalkan lap. Tansyif ni lap bi khirqatin, dengan umpama kain, pecah kain. Ni khirqatin ni dia mujarrad misal, bukan qaid. Ha tak ikutlah lap dengan apa? Dengan kayu kau, dengan tangan kau, dengan muka orang kau lap gitu. Bukan qaid. Ha tak? Tarku tansyifi, tinggal lap dengan kain. Lepas tu kita biarkan air wuduk tu dekat di muka kita. Tak lap. InsyaAllah tidak lap. Lap hukumnya apa? Makruh. Wa qila mubah. Yang kata qil mubah kerana warid daripada Nabi SAW membuatnya. Tapi kita sebut bahawa liban al-jawaz. Bikhir qatil. InsyaAllah. Ubah ni harus ke? Ha? Mubah ni harus. Qil. Itu pendapat ikhtiar Imam Nawawi dan Syarah Muslim. Ibahatahu mutlaqan. Harus air tu. Ha? Sama makruh. Makruh. Makruh kok begitu. Kalau kau ngai tangan. Dengan tangan sebab tu pecah kain bukan qaid. Dengan pondok ke, dengan muka orang, lap dengan muka orang, tak kira. Ha tak? Asalkan dia tidak menyelap pada uruf, maka hukumnya apa? Makruh. InsyaAllah. Ala kulal. Kemudian faslun fi nawaqi al-wudu. Apa lagi nak buat? Kita duduk dia banyak lagi yang lain. Pada masa-masa ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.